Katanya Fadl bin Abbas, aku pernah masuk berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah sakit meninggal dia. Ketika Rasulullah sakit meninggal dia, ramai sahabat mari temu dengan Rasulullah. Hak ni mari. Sebab itulah riwayat mengenai hadis yang terakhir Rasulullah ucap ke sebelum daripada dia meninggal banyak riwayat. Ada riwayat kata amboda Rasulullah akhir sekali Rasulullah keceknya sebelum Rasulullah hembuhkan nafas, hadis gini. Ada riwayat pula Sayyidina Aisyah kata dok hadis lagu ni gini. Maka khilaf ulama dari sudut sahabat sebut riwayat betul dah nisbah pada diri dia. Kadang-kadang Rasulullah apabila waktu dia sakit, Sayyidina Ali kata hamba pergi dia, Rasulullah pun meninggal. Akhir perkataan dia contohnya ummati. Maka Sayyidina Ali tinggal masuk Sayyidina Aisyah pula. Rasulullah bukan meninggal, pesel. Dia panggil koma, sakit sangat pesel. Mari pula Sayyidina Aisyah kata tak mati lagi. Contohnya, maka riwayat ke hadis pula. Maka sahabat bab hadis akhir perkara yang akhir Rasulullah pesan banyak. Ada hadis ni. Maka apabila masuk ramailah ziarah sepupu Rasulullah. Hanya keluarga saja boleh masuk ketika ni. Dan Rasulullah tak turun masjid dah ni. Tak turun masjid dah. Sebab apa? Tak erak nak bangun. Rasulullah sakit 2-3 hari, tak erak nak bangun. Pada tahun akhir, 13 tahun akhir ke-13 duduk di Madinah, maka Rasulullah mula sakit dah. Lepas pada haji wada, maka Rasulullah mula sakit dah. Dan dia sebelum daripada dia tak terbit daripada rumah, dia berkhutbah sekali, dipanggil khutbah wada. Khutbah selamat tinggal kepada sahabat dia, maka dia kecik habis nasihat begini. Maka pada hari itu juga turun ayat Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah sempurna, aku sempurna ke katanya Allah Ta'ala akan agama kamu dan nikmat-nikmat ke atas kamu. Maka semua sahabat gembira kata Islam sudah habis dah, sempurna dah. Suali seorang sahabat nama Sayyidina Abu Bakar tak suka. Bahkan menangis sekuat-kuatnya. Sahabat lain suka. Hari itu hari sempurna dah Islam. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menangis pula. Maka sahabat kata, wahai Abu Bakar, apa mu menangis? Hari ni hari suka ke? Hari ni katanya Allah Ta'ala telah sempurna dah Islam kita. Tak ada nak tambah, tak ada nak berapa. Hari ni kejayaan kita hak sebenar, habis dah sempurna. Tuhan pun royak dah kesempurnaan agama kita. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, wahai sahabat mu tak berasa ke tak? Apabila seorang itu selesai buat kerjaan dia akan balik. Sayyidina Abu Bakar kata, orang ni apabila selesai dia buat kerjaan dia akan balik. Mu tak berasa ke tak Rasulullah nak balik? Apabila sebut lagu tu, maka sahabat menangis ramai-ramai. Start daripada tu Rasulullah mula sakit. Sakit-sakit sehingga tak keluar daripada rumah. Maka yang jadi imamnya nak semaya jemaah, siapa dia nak jadi tu imam? Maka sahabat-sahabat, Sayyidina Abu Bakar, tak ada lah orang paling rapat dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Sekalipun bukan ahli keluarga dia, tetapi tak ada lah persahabatan yang siapa dia engkar persahabatan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ni jadi jatuh kafir. Kalau dengan Sayyidina Umar, Sayyidina lain kau kita kata Rasulullah tak ada, bukan sahabat, bukan sahabat dia, nama gini sikit-sikit, tak jadi kafir lagi. Tetapi kalau engkar persahabatan di antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, jatuh kafir kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Apabila Rasulullah berkata li sahibihi, bagi sahabat dia, apa? La takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan duka cita pada peristiwa Rasulullah hijrah nah. Maka apabila lagu tu Sayyidina Aisyah, ni waktu sakit-sakit Rasulullah ni, bermula dah sakit Rasulullah. Maka Sayyidina Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, siapa dia nak ganti mu jadi tu imam? Ni orang nak semaya zuhur, mu tak tahu dah surah kata. Sedangkan bilik Rasulullah hanyalah ni mihrab, pintu sebelah kanan tu bilik Sayyidina Aisyah. Rasulullah duduk situ tapi tak boleh mari duduk di mihrab ni kerana Rasulullah huzur sangat. Maka Sayyidina Aisyah kata, wahai Rasulullah, siapa dia akan jadi gantimu? Maka katanya Rasulullah, suruh Sayyidina Abu Bakar jadi tu imam. Sayyidina Aisyah tanya 2-3 kali supaya apa? Supaya sahabat lain yakin, berasa. Kata Rasulullah, suruh Sayyidina Abu Bakar. Dia nak suruh sangat boleh, tapi takut orang kata, suruh ayah demo apa ceruh, kata orang lain ramai lagi. Maka Sayyidina Aisyah kata, biar Rasulullah sebut 2-3 kali, biar jelas. Kata Rasulullah, wigati Sayyidina Abu Bakar. Maka latihlah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Aisyah kata, wahai ya Rasulullah,
Kalau Sayyidina Abu Bakar naik jadi tok imam kat tak boleh semaya lah pok kita. Bapanya dia setiap kali duduk pada tempatmu maknanya jadi tok imam teringat selalu kat umum tak boleh nak semaya dia. Pas nak baca Quran lagu mana menangis daripada awal takbir sampai salat duk berok duk menangis lagu tu. Pas nak jadi tok imam lagu mana dia teringat kamu. Maka katanya Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar. 2-3 kali Rasulullah suruh pada Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah sahabat-sahabat lepas pada wafat Rasulullah sepakat kata khalifah yakni khalifatul Rasul pengganti Nabi SAW adalah Sayyidina Abu Bakar. Kerana ketika benda-benda agama munajat dengan Allah Ta'ala pun Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar jadi kepala munajat. Kepala munajat tak ada lah tanya semaya. Maka dalam bab akhirat pun Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar. Maka benda-benda dunia pemerintah lagi-lagi lah Rasulullah suka kada Sayyidina Abu Bakar yang pegangnya. Maka sepakat antara muhajirin dengan ansar latih Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin. Ni cerita-cerita dekat Rasulullah nak meninggal. Katanya Fadl bin Abbas, aku masuk pergi jumpa Rasulullah ketika Rasulullah sakit. Banyak peristiwa lah berlakunya. Ala ra'sihi, di atas kepala Rasulullah satu ikatan daripada kain yang kuning. Ada kata kain warna kuning, ada kata kain tidak warna kuning tetapi sudah lusuh warna kuning lah. Kain asal warna putih dia pakai lama-lama yang jadi warna kuning lah, lusuh. Rasulullah lagu mana? Rasulullah ikat kepala dia, ikat. Ada riwayat kata isabah ni serebah, tapi pendapat muktamad dalam hadis ni kata Rasulullah ikat kepala dia kerana sakit kepala. Dari berdenyut supaya nak pecah kepala, maka supaya demai panah. Rasulullah macam demai panah lagu tu. Maka tradisi dia orang Arab ni dia ikat. Dia ikat ketat. Kau sakit kau tekan. Kalau kita sakit kepala kita tekan ni. Kita tekan orang-orang kau keliling-keliling hok main ni kita tekan. Maka orang Arab dia ikat ketat. Maka fasallamtu alaihi, katanya Fadl bin Abbas, aku bisalah assalamu alayka ya Rasulullah. Masuk pergi jumpa dengan Rasulullah. Orang lain tak boleh nak masuk rumah Rasulullah. Hadis-hadis mengenai akhir Rasulullah nak meninggal semua keluarga saja yang meriwayat, kerana orang lain tak boleh masuk. Kecuali orang tertentu saja. Mungkin pertama rumah Rasulullah sempit. Kedua aurat lah, payahlah rumah Sayyidina Aisyah, bilik Sayyidina Aisyah. Rasulullah meninggal di dalam bilik dalam bilik Sayyidina Aisyah. Apabila meninggal Rasulullah, sahabat-sahabat tak tahu nak tanam mana. Pening. Nak tanam mana Rasulullah? Nak tanam bakit kau, nak tanam mana kau? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, hamba pernah dengar Rasulullah sebut mana-mana Nabi apabila meninggal kena tanam tempat dia meninggal. Maka dalam bilik Sayyidina Aisyah, dalam bilik ni kita kena gali tanam Rasulullah sini. Maka katanya Sayyidina Aisyah, apabila Rasulullah ditanah dalam bilik hamba, maka hamba masuk bilik macam biasa. Sebab ditanah dalam bilik hamba suami hamba, tak ada masalah, tak ada jadi aurat ke apa dia lah. Lepas pada ayah hamba pergi pemerintah, jadi khalifatul Rasul, khalifah pengganti Rasul dalam bab agama, dalam bab pemerintah ko Sayyidina Abu Bakar pergi. Maka lepas pada wafat, lepas pada meninggal Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar minta juga supaya tanah sebelah Nabi. Hak ni hadis ni menunjukkan sunat kita tanah mak ayah kita ko kita sendiri dengan orang-orang soleh. Carilah kubur-kubur tok kenali, tok selehong, tok pula condong. Ada tak meninggal Mekah ni. Tanah dekat orang soleh. Kerana hadis Nabi sebut, sebagaimana kita terasa serabut dengan jiran yang buruk, maka orang dalam kubur juga rasa serabut dengan jiran-jiran yang buruk. Maka kalau kita suka orang duduk sebelah rumah kita orang yang baik, maka begitu juga dalam kubur orang suka duduk lagu tu. Hadis dia Sayyidina Abu Bakar pun minta duduk tanah di sebelah Rasulullah. Ada yang kata tak ada pedah demo duduk tanah sebelah tu untuk kenali perangai, tak supa untuk kenali pun. Biarlah. Sebab sahabat-sahabat pesan lagu tu. Kalaulah benda itu tak ada pedah, tanah di sebelah orang soleh, Sayyidina Abu Bakar tak minta pun. Baik amat tanah bakit, kau tanah mana kau ni. Lepas pada meninggal Sayyidina Abu Bakar, tanah di belakang Rasulullah. Rasulullah depan, belakang bahu Rasulullah tu Sayyidina Abu Bakar. Selisih bahu. Kau ni sikit ni. Lepas pada macam biasalah, maka katanya Sayyidina Aisyah, hamba masuk dalam bilik hamba, tak perlu maknanya hamba nak buka telekung pun tak apa, munggu ayah hamba, untuk lelaki hamba, tak ada masalah lah. Tetapi katanya Sayyidina Aisyah, apabila Sayyidina Umar naik, lepas pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar naik jadi Amirul Mukminin pula.
Tak sebut khalifah dah. Sebab payah. Sahabat-sahabat kata nak sebut khalifatir rasul. 2-3 kali ulang khalifah. Pengganti kepada pengganti rasul. Jadi panjang, maka ditukar nama Amirul Mukminin, raja orang mukmin. Dapat gelar yang pertama Saidina Umar dapat gelar itu. Maka apabila dia nak meninggal mitok pula dengan Saidina Aisyah, kata mitok kata hamba nak tanah sebelah di belakang Saidina Abu Bakar pula. Sudah. Mula-mula Saidina Aisyah kata hamba segar sikit nak bui. Sebab hamba ingat hamba nak suruh tanah hamba belakang ayuh hamba. Belakang ayuh hamba tu bitok laki hamba. Saidina Abu Bakar, hamba ingat keluar tu hamba nak ke hamba lah. Tetapi Saidina Umar merayu-rayu, menangis-nangis. Maka Saidina Aisyah kata tak apalah, hamba wi ke demo lah. Masa dia segar lagi, dia minta dah kata kalau hamba meninggal tanah di belakang Saidina Abu Bakar. Lepas daripada dia meninggal, dia pesan kepada anak dia. Sebelum dia nak meninggal, dia pesan kepada anak dia Abdullah ibnu Umar. Dia kata, wahai anak aku, pergi sekali lagi minta kepada Saidina Aisyah. Ketika aku meninggal, mu pikul aku, pergi depan bilik Saidina Aisyah, ketuk dia, royak kata Umar minta izin tanah sini. Dulu aku pernah minta dah sekali, tetapi hamba takut dia segar kerana hamba masa tu khalifah kan. Hamba masa tu ketua Amirul Mukminin, takut dia wi pun kerana segar. Maka hamba nak minta sekali lagi. Pada masa tu Umar tak ada jawatan langsung dah, Umar ada atas keranda dah. Royak kata ayah hamba Umar minta izin, boleh kau dak tanah di belakang Saidina Abu Bakar. Takut mula dulu dia segar, takut hamba ada jawatan, kau dia bimbang kat hamba, takut kau gapo dia. Lah ni tak ada gapo dia dah Umar. Duduk atas usung dah. Okey, minta sekali lagi. Maka Saidina Abdullah ibnu Umar masuk ketuk pintu, tanya Saidina Aisyah, ya Aisyah, ayah hamba ni dulu dia pernah minta dah nak tanah belakang ayahmu. Lah ni dia tak ada jawatan, tak ada gapo, jangan bimbang, tak usah takut dia. Dia minta molek-molek kata dia nak tanah juga belakang tu. Lagu mana mu redha kau dak wahai Aisyah? Aisyah kata hamba redha. Tanahlah belakang tu. Jadi sahabat-sahabat dulu suka tanah di sebelah orang-orang molek. Tak ada lah hok paling molek sekali atas muka dunia Allah Taala ni Nabi lah. Maka bakat nak pergi duduk sebelah Nabi. Hak tu ketika hidup pun sahabat-sahabat tidur di rumah sebentar, bangun tu tak ada gosok gigi lagi. Buka pintu pergi rumah Rasulullah, pergi tengok saja. Celek-celek mata tanya Rasulullah sihat ke dak hari ni. Tak tanya anak dia demam panas ke, bini dia makan nasi ke dak tanya. Soalan pertama, Rasulullah segar ke dak? Nak tanya hak tu ya. Tengok sahabat-sahabat dulu masa hidup nak duduk dengan orang soleh. Nak kata ada kelebihan. Ketika mati pun nak duduk dengan orang soleh juga, dengan Nabi duduk belakang. Pas akhirat tak saya duduk dengan orang soleh. Tentu lagi. Pas lagu mana cara nak duduk dengan orang soleh? Ni. Kita mari belajar bab Nabi, kita banyak selawat kepada Nabi, maka cara ni perbuatan hok kita dak buat lah ni boleh duduk dekat dengan Nabi. Nabi kata afdalu, orang yang paling afdal, paling mulia di sisi hamba pada hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Maka sahabat, ulama-ulama tabi'in apabila dengar lagu tu Nabi wi keluar, nak duduk dengan hamba ke tak? Akhirat ke gapo dia? Okey, banyak selawat. Maka sahabat-sahabat, ulama-ulama tabi'innya selawat kakak. Ada 15,000, ada 25,000 selawat. Nampak supaya apa? Duduk dengan Nabi. Nabi tak royak kata kalau nak duduk dengan hamba tahajud banyak dak. Nabi tak ayat kalau nak duduk sebelah hamba, nak jadi orang afdal di sisi hamba, orang ada paling ada kepentingan dengan hamba, paling dekat sekali dengan hamba, banyak tahajud, banyak gani dah. Rasulullah kata banyak berselawat. Maka Rasulullah buka peluang untuk pok kita lah ni nak duduk dengan Rasulullah secara iaitu berselawat. Kerana ibadat lain mungkin kita buat tak ikhlas lah mana. Semaya kita, sedekah kita, rebah kita, tahajud kita, tak boleh nak challenge Nabi. Tentu dah tak boleh duduk dengan Nabi. Tapi Nabi kata kalau mu selawatlah lagu mana sirah pendek kau panjang kau apa dia, mu boleh duduk dengan hamba kalau paling banyak. Lah ni ada seorang itu kata jangan banyak berselawat kepada Nabi. Kalau selawat banyak kepada Nabi boleh membawa kepada pemujaan Nabi. Tengok. Nabi suruh selawat banyak, dia pula larang supaya jangan selawat banyak. Macam-macam orang lain.
Sayyidina Fadl mari ziarah. Sahabat-sahabat mari ziarah. Ada riwayat kata sahabat tak kelik di rumah dah. Apabila Rasulullah tak segar, sahabat pakat tidur berguling bating habis depan rumah Rasulullah. Ni bilik Rasulullah, pakat tidur sini mudah. Kalau ada gapo-gapo dia tengah malam pukul 3 kau mudah ada berita siapa selalu. Hanya pakat tidur berguling bating habis. Maka nak kita tengok Rasulullah, rasa dah kata sudah kau dekat dah kau dekat. Maka Sayyidina Fadl kata ambo pergi masuk wisalah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata ya Fadl ya Fadl wahai Fadl, qultu labbaik. Maka katanya Fadl labbaik ya Rasulullah. Ni sunat kita ni kalau orang panggil kita dan Rasulullah ajar kalau nak sahut seruai orang dua cara. Pertama kita sebut labbaik. Kedua kita sebut marhaba. Nama orang kata awe ya marhaba. Mak kita panggil, weh, awe weh, marhaba mak. Sunat kita sebut perkataan lagu tu kerana Rasulullah cara nak sahut orang panggil kita tu perkataan labbaik dengan marhaba. Ni yo, weh, woh, nama. Kalau kita guna perkataan itu dapat pahala sunat. Begitu juga kita kecek bahasa Arab misalnya kita sebut ana, enta. Nabi pernah guna perkataan ni. Sekalipun dia hanya bahasa, tetapi kalau kita niat kata sebagaimana Rasulullah bertutur anak enta dapat pahala pula. Asalnya dia hanya bahasa. Ada orang, dia mau kecek baru start mengaji sikit kecek anak enta dah. Serabut amo dengar. Tak suka. Tetapi apabila kecek ayu, bagus demo. Kemah. Nampak moden ke tu, nampak bejok ke kecek ayu. Ambo suka demo kecek ayu. You okey dah. Suka. Tapi kalau kata entah sihat, koya. Subhanallah. Ini adalah idea-idea orang kafir. Nak suruh benci kepada perkataan Nabi kita, cara pakaian Nabi kita, ya wak sikit. Lama-lama jadi benci pula. Mula-mula tak sedap dengar, lama-lama menyapuh dengar. Dia kata labbaik ya Rasulullah, ya marhaba. Maka katanya Nabi usduk bihazihil isabah. Cutera ketak sikit. Rasulullah dak baring, berikat kain atas kepala, maka Rasulullah kata ketak sikit kat ikatan ni di kepala hangbo rasa berdenyut mari dah. Rasulullah sakit kadang-kadang tak khabar. Sakit tak khabar. Tunggu pula sahabat tunggu. Sayyidina Aisyah duk tunggu. Ada riwayat kata Sayyidina Ali sepupu dia. Duk tunggu padi tunggu lagu tu. Khabar pula. Khabar Rasulullah nak gapo dia? Rasulullah nak siwak. Dan Rasulullah ni ketika waktu sakit dia tidak pernah meninggalkan siwak. Siwak dengan kayu. Sekalipun orang kafir kata ni jamin kuno, kau jamin gapo obat gigi tu lebih molek, dak afdalnya kayu arak lagi, nama afdalnya siwak lagi. Antara kelebihan bersiwak adalah mudah keluar ruh. Kalau mak kita sakit lama, ajar gosok gigi mak kita supaya mudah keluar ruh. Ni lama tak kecek mulut, subhanallah, bau. Maka kena cara sikit mulut. Dan Rasulullah ketika sakit Rasulullah rajin bersiwak. Maka kadang-kadang Rasulullah suruh Rasulullah kekeh, Sayyidina Aisyah kekeh, Rasulullah pegang. Kelebihan bersiwak adalah mudah keluar ruh. Dan antara benda yang mudah keluar ruh lagi, hilangnya dahaga orang mati adalah baca Yasin. Ni pergi ziarah orang sakit duduk buah. Nama kita sihat dok buah bera. Kawan ni Yasin pun tak baca, goni pun tak baca, mari tak payah buat ziarah lah lagu ni, tak ada pedah buat serabut orang sakit. Waktu ada juga ada orang ada pergi ziarah orang sakitnya tanya buah. Kawan ni nak kecek tak boleh batuk. Tak nampak lagi kawan. Masa dia segar tak si ajak buah. Pahak berat lagi, pergi ziarah bawa hepo, bawa sup tomie. Masa segar tak si belanja, masa nak mati ambo ni belanja. Nak makan lagu mana ambo? Nampak? Belanja masa segar lah. Masa nak mati tu baca-baca wirid, baca-baca doa biar mudah ambo nak mati nah. Rasulullah kata ikat ketak sikit ni, ambo rasa berdenyut sangat dah kepala dah. Faqala fa fa'altu. Maka Sayyidina Fadl kata maka ambo ketak. Maka maka Rasulullah pun boleh bangun. Kadang-kadang Rasulullah pintar apabila ketak tu, maka Rasulullah akak bangun. Boleh bangun hari tu. Maka Rasulullah wada'a kaffahu ala mankibi. Rasulullah ambil tangan dia letak atas bahu hamba. Maka Rasulullah pun bangun, tukak lagu ni. Tukak.
maka Rasulullah masuk ke masjid. Ada riwayat kata Rasulullah masuk sebentar. Ada riwayat kata Rasulullah nak jadi imam, tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar jadi imam sampai waktu sembahyang. Apabila Sayyidina Abu Bakar tengah duduk sembahyang, Rasulullah buka pintu ni. Pintu ingat cerita pintu Sayyidina Isa aku ni. Rasulullah Sayyidina Abu Bakar duduk sembahyang situ. Apabila duduk sembahyang tengok Rasulullah buka. Sahabat ni duduk tengah sembahyang ni. Lama tak tengok muka Rasulullah. Rasulullah tak tubik rumah ni. Buka tu dia pakai tirai lagu tu, maka bersinar muka Rasulullah. Sahabat sengih belaka, tak ingat dah duduk sembahyang berapa dia. Maka Sayyidina Abu Bakar terkejut tengok Rasulullah nak tubik. Rasulullah Sayyidina Abu Bakar turun. Nak turunlah, nak suruh Rasulullah jadi imam. Maka Rasulullah kata, wi isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar tetap jadi imam. Hamba mari nak tengok sahabat-sahabat hamba saja. Maka sahabat-sahabat lebih suka. Sahabat Rasulullah sihat dah tu kali. Rasulullah boleh bangun dah tu. Maka pada masa tu ada sahabat kelik dah. Ada sahabat tak tunggu dah, tak tidur. Kata Rasulullah segar dah tu. Telik nampak ada alhamdulillah dah tu. Ada kelik ada gapo. Sebab tu apabila Rasulullah wafat ada sahabat duk jauh. Saya nak bakar apa kelik pas ke mana? Pergi pas ke mana dah? Dia dengar berita tu lewat dah dia. Sayyidina Umar adalah 2-3 orang. Maka Rasulullah bangun fadakhalal masjid. Maka dalam hadis ni ada kisah panjang lah. Rasulullah kecek ke apa-apa semua Rasulullah. Tengok.